thank you so much, and thank you for, you guys are so good. Korang pilih untuk live pada masa ni, KP kan, tapi korang ambil masa untuk belajar. So you guys need to be proud of you guys, korang tak boleh nak rasa macam down ke apa ke. You guys did a good job already. Bila korang join je belajar online, maksudnya korang dah good job already. So guys, I tahu minggu ni adalah minggu pertama untuk persekolahan. So untuk form 4 basically korang akan belajar secara online lah. Sebab yang masuk dulu adalah kelas sekolah budak SPM dulu kan, yang periksa. So tak apa, it's okay. It's not an excuse for you guys untuk tidak belajar. Korang mesti terus belajar, okay? So di e-tuition korang ada peluang tu, dan kita ada 14 days trial untuk kelas online. So take this opportunity guys, dan this promotion hanya akan berlangsung sepanjang Januari saja. 1 Februari dah tak ada dah free trial tu. So make sure you guys take this opportunity untuk join free trial kelas kita orang. Okay, untuk kelas matematik 3-4 KSSM ni, korang akan belajar dengan I. Siapa? I ni kan? Okay, my name is Miss Amalia. Okay, Miss Amalia. Okay, so korang akan belajar dengan I. So sepanjang tahun 2021 ni, kalau korang join kelas online di e-tuition, korang akan belajar dengan I. Okay, I memang akan ajar matematik. Okay, so untuk matematik KSSM ni, I tahu untuk form 4 diorang datang daripada form 3 last year. Dan kita semua tahu form 3 last year tak ada PT3. Afraid not, jangan rasa macam sedihnya tak ada PT3. Don't worry. Okay, life must go on, the show must go on. Okay, tapi yang pentingnya korang ambil opportunity untuk grab as much as we have right now. Sebab sekarang ni e-tuition memberi satu platform kepada korang ni. So korang take the opportunity untuk belajar. Dan kalau korang nak tahu, ada orang lain yang tak dapat belajar. Dia nak belajar tapi dia tak ada pun device macam korang ada. Dia tak ada pun masa, dan dia orang tak ada pun internet. But korang ada. So korang patut berlaku adil kepada orang yang nak. So korang pun ambil opportunity untuk ambil. Okay, hi Azatul. Hi. Okay, kita akan belajar tentang untuk form 4 punya KSSM. So to make sure siapa yang bukan form 4 pun tak apa, boleh join juga. Kita macam recap balik tentang apa basic yang ada untuk form 4 matematik kan. So thank you so much Azatul for coming in. Sebab I rasa Azatul ni adalah form 5 KBSM. So dia masuk juga, which is good. Dia ambil opportunity untuk belajar. So good job Okay, so kita akan pergi kepada bab pertama KSSM. Okay, so make sure korang increase the brightness of the phone, battery full, pakai earphone, and then make sure korang berada pada tempat yang sesuai, and then make sure korang pick the highest resolution untuk video kali ini. Okay, dan lagi satu, untuk video, untuk belajar dengan I selalunya suka buat mind map especially untuk syllabus class. Kalau teknik menjawab, I tak buat mind map lah. Tapi untuk syllabus class, I akan buat mind map lah. Oh, Azatul Ashura. Oh, ya ke? Oh, sorry. I'm so sorry Azatul Ashura. So, I nampak you dalam kelas e-tuition live juga. So, I just confused sebentar. Okay, tak apa. Thank you so much Azatul sebab join kelas I, okay? So, form 5 2021. Asal tak masuk tadi? Tadi I tak nampak you pun. Okay, tak apa, it's okay. Kita akan sambung. Mungkin untuk Azatul kita nak revise balik. So, that's the best part Untuk kelas online e-tuition, korang boleh buat revision. So, korang ada full access for every subject. So, take this opportunity, okay? Okay, so kita sambung balik. Okay, sebab I dah cakap banyak ni. Okay, so kita pergi kepada bab 1 tingkatan 4. Okay, Azatul, what is the keyword when we want to start? Kalau dalam kelas I. So, you pernah masuk kelas I kan? What is the keyword? Azatul, ajak kawan ramai untuk join this class sebab kelas ni free. Ajak diorang join kelas ni dan ajak diorang untuk log in our website, okay? Explore our website, okay?
So, yes, good job Zatul Ashra. Dia tahu dia punya keyword. Okay, jom, let's start. Okay, so kita akan start dengan bab satu iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, I guna warna biru dengan merah dah. Okay. So, marker hitam dah habis So, I guna merah dan biru. Okay, fungsi dan persamaan kuadratik. So, ini adalah bab pertama, okay? Okay, so kita akan pergi kepada yang pertama iaitu apa bentuk dia? Macam mana bentuk persamaan kuadratik? So, kita panggil dia sebagai bentuk. Okay, so Zatul Ashura, awak dah pernah belajar benda ni. Can you let me know macam mana bentuk untuk persamaan kuadratik? Siapa boleh bagi tahu? So, tolong bagi tahu dalam live chat apa bentuk dia. Okay? Okay guys? Okay? So, dia ada bentuk supaya dia macam semua benda yang kita belajar mesti ada bentuk dia supaya kita kenal. Itu sebenarnya warna merah. Itu sebenarnya bentuk pasu. Macam itulah. Sama juga dengan ni. Macam apa itu persamaan kuadratik bagi pelajar yang baru nak belajar kan? Okay, macam mana bentuk dia? So, kita kena tengok dulu bentuk dia. Yes! Good job Syazwani. Very good! AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yes! Good job! So guys, bila cakap pasal bentuk je, korang kena ingat AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. So very good. Yes, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Very good Azatul, good job. Okay. So, kita dah tahu ini adalah bentuk dia. So, mesti pastikan dia bentuk Okay. Kalau dia bukan dalam bentuk kita kena tukarkan dia dalam bentuk Okay. So, untuk persamaan kuadratik, A mesti tak boleh jadi kosong. A ni maksudnya tidak boleh. Yang ni maksudnya tidak boleh. Bagi siapa yang baru nak nampak, bagi siapa yang baru form 4, okay, Syazwani form berapa? Form 5 2021 ke? Form 5 2020 ke? Ataupun form 4 2021? Okay, so do let me know Syazwani. Okay, so pastikan untuk persamaan kuadratik A dia tak boleh sama dengan kosong. A dia mesti ada nilai. Okay, so B boleh jadi kosong, C pun boleh jadi kosong. Tapi A, Syazwani form 5 2021 juga. Okay, sure. Okay, kita recap balik. So, korang masuk kelas ni untuk buat revision. That's the best part about e-tuition kan? Korang boleh buat revision bila-bila masa je. Okay, so kita akan tengok contoh. Okay, contoh jadikan berikut kepada persamaan kuadratik. Okay. So kita kena tengok satu-satu lah. So A, 4x kuasa 2 tolak 3. B, 7x x tambah 1. Dan C, 8x 1 tambah 7x. Okay. So, minggu depan saya satu nak study balik bab awal ni, otak dah tepuh. Okay. Okay, good job. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita buat balik yang ni. Kita belajar sama-sama balik. So, sekarang ni kita nak tengok jadikan berikut kepada persamaan kuadratik. Kenapa ini bukan persamaan kuadratik lagi? Sebab dia bukan dalam bentuk okay? Dia dalam persamaan kuadratik tapi tukarkan kepada bentuk kepada bentuk okay?
Okay. Okay, so kita tengok solution dia. So A. So macam mana kita nak jadikan dia dalam bentuk arm? Siapa boleh bagi tahu? Azatul dengan Syazwani. Macam mana kita nak tukarkan dia kepada bentuk arm? I tak boleh nak sebut nama orang lain sebab dia tak muncul dalam live chat. So munculkan diri anda so I can see your name. Okay. So macam mana nak buat persamaan macam nak bentukkan dia jadi bentuk arm? Kita kena buat apa? Siapa boleh bagi tahu? Okay, so ini bukan bentuk arm lagi. So bentuk arm mesti dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita nampak kat situ tak ada kurungan pun. Yes, kembangkan. Good job Syazwani, very good. So kita kembangkan. So nak kembangkan kita kena tengok satu persatu sini semua darab. Okay, so dia akan jadi 4 kurungan X kuasa 2 tambah 4 kurungan negatif 3. Kurungan tu maksudnya darab. I tak tulis darab takut korang confused. Tapi korang ingat semua ni kena darab setiap satu. So I buat satu persatu sebab okay, faham setakat ni korang okay So dia akan jadi 4x kuasa 2. Okay, yang ini positif dengan negatif jadi negatif 12. Okay, itu adalah jawapannya. 4x kuasa 2 tolak 12. Okay, so sebelum kita proceed, I nak tanya berapa nilai A dia, berapa nilai B dia, berapa nilai C dia? Ini semua adalah faham Okay, good job. So, bagi tahu I dalam live chat berapa nilai A, berapa nilai B dan berapa nilai C. Okay? So bagi tahu I. Nilai A dia berapa? Okay, nilai dia berapa? A sama dengan 4. Muhammad Arif Fahmi, good job. Arif Fahmi, awak dari mana? Bagi tahu I. Yes, 4. Good job. B? Okay, I akan tunggu B sama dengan berapa? Sebab ni nak menunjukkan korang faham ke tak kat mana nilai A. Nilai A mesti kat nilai X kuasa 2. Okay, nilai B mesti dekat dengan X dan C tak ada apa-apa. B sama dengan kosong. Macam mana awak tahu dia kosong? Good job Arif Fahmi. Macam mana awak tahu B sama kosong? Good job Azatul. Good job Syazwani. Macam mana korang tahu? Macam you guys tahu yang B sama dengan kosong? Okay, Arif Fahmi dah bagi tahu dah jawapan C. It's okay, nanti I get back to you. I just want to know how do you guys know B equals to 0? How? So, I nak korang explain dalam live chat tu. Sebab tak ada X. Good job. Very, very good. Okay, Arif Fahmi. Sebab B tak ada nilai. Syazwani, good job. X tak ada nilai. Okay, Arif Fahmi, good job. So C sama dengan berapa? So tadi Arif Fahmi dah bagi tahu C sama dengan negatif 12. Good job. Very good. Yes, C sama dengan negatif 12. Sebab C obviously tak ada X. So ni tak ada X. So C dia adalah negatif 12. Okay? So setakat ni semua orang faham ke? Yes. Betul tu Arif Daniel. Okay. So make sure korang bagi tahu kawan-kawan korang supaya kita boleh belajar sama-sama. Janganlah simpan seseorang je. Ajak kawan ramai. So korang pun boleh buat havoc dekat live chat tu. Okay. Okay. So sekarang ni kita dah dapat A. Okay guys. Setakat ni korang faham ke tak? I just want to know you guys faham ke tak? Kalau faham kita proceed kepada contoh seterusnya. It's quite easy sebenarnya. So pastikan untuk persamaan kuadratik, kalau bentuk A mesti dalam bentuk ni. Dan A adalah nilai untuk X kuasa 2, pemalar untuk X kuasa 2. B adalah pemalar untuk X dan C adalah tiada apa-apa. Dia seorang-seorang sahaja. Itu je, senang kan? Okay? Setakat ni okay, boleh tak I teruskan? Kalau I teruskan nak padam ni dulu, jangan risau.
risau, korang boleh tengok balik contoh ni lepas video ni akan di-post lah lepas habis live. So, I akan padam dulu. Okay. So, kita tengok ni. So, 7x, x tambah 1. Okay. So, basically sama juga kita kena kembangkan. Alright, faham. Arif Fahmi, good job. Okay. Arif Fahmi, you dari mana? I tanya tadi. Okay, I just nak tahu you dari mana. So, I tak pernah nampak you kan? Okay. So, you adalah Form 4 2021 ke Form 5 2021? Okay. Okay, so kita akan sama juga macam tadi, kita kembangkan. Okay, so dia akan jadi 7x darab x tambah 7x darab 1. Okay, so ingat ini darab. Ini pun darab. So dia akan jadi 7x kuasa 2 tambah 7x. Okay, so kita cari nilai A, B dan C. I nak you guys bagi tahu berapa nilai A, berapa nilai B dan berapa nilai C. Okay. Tajuk ni sebenarnya ni quite straightforward. Yang jadi masalahnya bila kita nak cari faktor. Cari faktor, cari punca. Itu nanti kita akan cerita nanti. Okay. So make sure korang faham yang ni dulu. Okay. So korang okay tak? Okay. So A dia berapa? A sama dengan 7. Anis Nadira. Hai Anis Nadira. A sama dengan 7. B sama dengan 7. Okay. C? C sama dengan kosong. Yes. Kenapa kosong? Sebab apa? Sebab apa kosong, Arif Fahmi? Okay. Come on guys. I know you guys can do it. Okay. So C sama dengan kosong sebab okay, Anis Nadira, kenapa C sama dengan kosong, Anis? Okay. I want you guys to participate supaya I tahu yang you guys faham, okay? Nanti kan I shot sendiri seorang. Okay, C sama dengan kosong. Kenapa? Okay, so kita kena tengok kat nilai A dia adalah 7 sebab X kuasa 2 depan dia 7 dan X depan dia 7. So C tiada. So bila tiada maksudnya dia kosong. Itu jawapan dia, okay? Okay, so C. Kita tengok kepada C pula. So yang ni sama juga I akan padam. You guys boleh check the next one bila korang boleh tengok balik ni nanti bila dah post video ni habis live chat ni. Okay, so I padam ni. Okay, C 8x 1 tambah 3x. Okay, so dia akan jadi 8x kurungan 1. So sama juga, kembangkan, okay? Sama je, macam tadi, kembangkan. Okay, 8x darab 1 tambah 8x darab dengan 3x, okay? So sini akan jadi 8x, yang ni akan jadi 24x kuasa 2. So kita kena tahu ni, A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa? Okay. So I nak tahu A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa. Okay. So kat sini kita akan nampak A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama. A sama dengan 24. Good job. Bukan 8 ke? Kenapa bukan 8? Sebab dia mesti yang X square. Okay, kalau korang nak avoid confusion, korang boleh susun dulu 24x kuasa 2 tambah 8x tambah kosong. Tambah 8x. So sini A dia 24, B dia adalah 8. Good job Syazwani. Dan C dia adalah, C dia berapa? Okay, C dia berapa? Okay, kita akan pergi, lepas ni kita akan pergi kepada bentuk graf. Yang ni ramai orang macam okay. Ini yang agak susah sikit Kita akan tengok satu persatu. Don't you worry. Okay, so C sama dengan
C sama dengan C sama dengan kosong sebab tak ada. So C sama dengan kosong. Okay, so basically korang kena nampak kat sini A dia mesti ada nilai. Kalau dia bukan kalau tak ada nilai, maksudnya kan kuadratik. So ingat A dia tak boleh kosong. Itu syarat pertama dia. Itu syarat dia. Okay, so air padam ni korang boleh tengok balik lepas dah habis video nanti, okay? Don't worry. So kita akan pergi kepada bentuk graf. Okay. Dah ajak dah, tapi tak lah diorang join ke tak? Biologi sekolah kat KL Ampang. You kat Ampang ke? Okay. Okay. I rasa you pernah jawab ke soalan ni? I pernah tanya you dari mana? You daripada Ampang kan? Kena I cakap ada nasi ayam yang sedap kat Ampang pun. Okay. Kita proceed. Kita tengok pada bentuk graf. So basically, untuk bentuk graf, kita ada 3 jenis, iaitu kita kena tengok nilai A. Okay, nilai A. Nilai B. Dan nilai C. So korang kena tahu, kalau nak tengok bentuk graf, korang kena tengok nilai A, nilai B dan nilai C. Okay, so kita tengok nilai A dulu. Kita ada 2 jenis nilai A. Macam mana kalau A dia besar daripada kosong, A kurang daripada kosong? Okay, macam mana nak tahu ni besar? Bagi sesiapa yang tak tahu lagi, I terangkan, it's okay. Kita buat tanda ni ni maksudnya besar. Yang ni kecil. So ni A besar daripada kosong. So kalau A besar daripada kosong, maksudnya apa? Siapa boleh bagi tahu? Azatul Ashura dengan Syazwani adalah pelajar Form 5 2021 kan? So you guys should know apa yang dimaksudkan dengan A lebih daripada kosong. So A lebih daripada kosong, apa maksud dia? Okay? So ingat untuk bentuk graf ni, kita kena tahu nilai A, B dan C supaya kita boleh lukis graf nanti. Dan bentuk graf senyum, good job! A positif senyum. Okay? So kita senyumlah. Marilah kita bersenyuman macam itulah. Okay? So senyum Okay. Kalau A kurang daripada kosong, yes, good job Syazwani, good job Azatul Ashura. Kalau A kurang daripada kosong, maksudnya A adalah apa? Kalau A kurang daripada kosong, maksudnya A adalah A adalah, jawab soalan I dulu. Kalau A kurang daripada kosong, A adalah sebelum, okay nanti dulu nanti dulu Arif, kita dekat sini. But good job on that answer, okay? Maksudnya you proactive, which is good job. Tapi I kat sini, A kurang daripada kosong. So kalau A kurang daripada kosong, A adalah negatif. So bila A adalah negatif, grafnya adalah, bayangkan kita negatif. So kita mesti masam, yes. Okay. So dia adalah masam masam ataupun sedih. So sad, negatif sad, positif happy. Itu sahaja. Okay, senang kan? Okay, so bila bila dah macam ni tadi, baru kita pergi kepada Arif tadi. Yang ini adalah minimum point dan ini adalah maximum point. Macam mana ingat?
minimum stress. Tu I ingat tu cara I ingat. So sekali lagi. A positive, happy, minimum stress. Okay. So A negative, sad, maximum stress. Tu cara I ingat lah. So guys, okay ke? Okay. So do let me know. Okay, so sekali lagi I terangkan. Kalau A positive, I tengok sekali lagi Kalau A positive, happy, minimal stress. A negative, sad, maximum stress. So itu cara kita nak ingat nilai A. Itu saja. So bila contoh soalan tanya, apakah nilai minimum kuadratik ini? Dia tak bagi gambar pun. Dia cakap kuadratik je. Dah sudah terciduk. So kena tengok kat nilai ni. Nanti kita akan tengok contohnya. Okey, kita pergi kepada seterusnya. So kalau contoh A dia semakin besar, so kita akan tengok kat sini. Okay, kita akan tengok kat sini. So A besar, dia akan jadi kecil. Dia akan jadi graf dia semakin kecil So dia macam ni lah, I lukis graf dia. Kita ada masa T second. Sekejap I guna warna lain supaya korang nampak. Okay, dia macam ni. Korang perlukan information seperti kalau masa awak adalah kosong saat. Sebab kita menetapkan velocity dan juga masa. Apa dia saya? Okay. So A. Okay. Yang paling besar, A paling besar siapa? A paling besar warna merah. Okay, yang ni paling besar nilai A paling besar. A paling besar. Okay, so yang warna merah nilai A dia paling besar. Warna biru, tak, warna hitam nilai A paling kecil. Okay, semakin besar nilai A semakin kuncup. Semakin kurang nilai A semakin berlebar. Okay? Semakin kurang lepas tu dia negatif, so dia jadi masam. Macam tu. So sekali lagi semakin besar dia adalah positif yang tinggi Yang besar dia macam ni. Okay, ni maksudnya nilai A positif yang besar gila. Lepas tu dia ke bawah semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Lepas tu dia jadi negatif, so dia jadi negatif. A dia jadi negatif, dia akan jadi bentuk bentuk senyum pula, bentuk masam ataupun bentuk sad. Okay, so faham tak? Korang okay ke? So nanti bila dalam exam korang pun buatlah tinggi-tinggi ni. So ingat kalau macam ni A dia besar, kalau macam ni A dia kecil. Faham Okay, good job. Semakin kita lebarkan dia, A dia semakin kecil. Lepas tu bila macam ni, A dia adalah negatif dan A negatif adalah bentuk sedih ataupun masam. Buat kata Azanani, sedih. Macam tu lah. Okay, so faham Okay, so kita pergi kepada nilai B. Okay, so kalau nilai B, kita kena pastikan dia bentuk kuadratik. Okay? Okay. So kita tengok contoh. Kita tengok contoh terus. Okay, contoh kan. Kita ada macam ni. Kita ada 2. X kuasa 2. Okay, kejap I tengok contoh kejap. X kuasa 2. I tengok contoh kejap Izinkan I tengok contoh. X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Kosong. Kenapa saya cakap kosong?
Sebab apabila awak punya masa kosong, awak punya velocity. Okay. So ayah tengok contoh. So kita tengok sekali. Okay. Kalau awak Ya, tengah jalan exam buat macam tu, confirm juga. Oh, okey ke tak ni? Ya. Tak apa, at least tu cara kita nak ingat Kita bersenam hari ni. Okay, stretching. Okay, so kita tengok dekat sini. Ask you guys, berapa nilai B kat sini? berapakah dia punya intersection of X? So, berapa nilai B? I nak korang mula daripada mula ni sampai habis. Tolong bagi tahu dalam live chat. Okay, berapa nilai B? Okay guys, boleh, kita boleh buat ni, don't worry. Korang boleh buat, I tahu you guys can do it. Berapa nilai B? Okay, berapa nilai B? Sebab I nak test you guys punya understanding macam mana nak baca nilai A, nilai B dan nilai C. Okay, B, 2x, 2x, x negative x. Nilai B tak perlu sebut x. Okay, good try Arif. Tapi tak perlu guna x. Korang tulis 2, 1, negatif 1. That's it. Itu sahaja. Okay? Okay, good job. I suka bila student jawab, oh, tu maksudnya dia faham. Okay, I really like it. Thank you Arif. Okay? Okay, so sekarang ni kita lukislah. Okay. Okay. So dekat sini korang kena tahu. So sebenarnya sebelum lukis belakang ni, I kena terangkan nilai C dahulu. Okay, terus terangkan nilai C. Nilai C adalah maksudnya pintasan Y. Gitu. So ingat C adalah pintasan Y. Oh, B besarkan sikit tulisan. Okay, boleh? So, I tulis sekali lagi. Izinkan I tulis, tengok buku dia jawab. I nak tengok contoh. Sekejap ya. Okay. Okay, so dah nampak kan? Okay, so dah nampak kan? Better kan? Okay, so kat sini kita dah jawab tadi B dia adalah 2, B dia adalah 1 dan B dia adalah negatif 1. Okay. So, tak apa, it's okay. Tak apa, it's okay Azatul. Yang penting awak faham. I nak you faham, itu saja. Okay. So, sebelum nak pergi nilai B ni, kita pergi nilai C dulu. Nilai C maksudnya pintasan Y. Dan nilai B maksudnya paksi simetri. Tu maksudnya. Okay? So, ingat nilai B maksudnya paksi simetri. Dan nilai C maksudnya pintasan Y. Okay. It's okay, don't worry So, kita pergi kepada seterusnya. Okay, kita tengok sini X, sini Y. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, senang kita tengok 3C dulu. So kita tengok sini C dia berapa. So I padam ni kejap. C dia berapa? Okay, I padam ni. Okay, so C dia berapa guys? C dia berapa? I nak tahu. C dia 3. Okay, good job. Semua 3 kan? Yes, so semuanya 3. So kita lukis Daripada velocity nak kesesaran awak guna differentiate. Daripada kesesaran velocity awak guna. Okay, so ni kosong. Okay, so C dia 3. So maksudnya pintasan Y semua ni adalah 3. Okay, so kita tulis sini 3. Anggaplah sini 3.
Okay, so bila dia kata B sama dengan 2, so paksi simetri dia mestilah dekat negatif 2. So kalau B sama dengan 2, so it shows that, so B sama dengan 2 kan? Macam mana dia tulis ni? Sekejap So I tulis sini C sama dengan 3, C sama dengan 3, C sama dengan 3. So yang ini B sama dengan 2 ni maksudnya adalah paksi simetri sama dengan negatif 2. Itu maksud dia. So maksudnya paksi simetri sama dengan negatif 2. So faham tak? Faham ke? Guys? So kalau kat sini paksi simetri dia berapa? Siapa boleh bagi tahu paksi simetri dia berapa? Siapa boleh bagi tahu? Kejap tulis dulu. Harusnya ada orang bagi tahu. Siapa boleh bagi tahu paksi simetri dia berapa kat sini? So ingat B ni sama dengan paksi simetri. So kalau kat sini 2, B sama dengan 2, negatif 2. Okay? So kalau B sama dengan 1, paksi simetri dia adalah negatif 1. Okay? So kalau B sama dengan negatif 1, paksi simetri dia adalah 1. Okay? So faham So kita lukis yang pertama ni dulu. So dia dah kata kat situ paksi simetri dia adalah negatif 2. So kita pergi kat negatif 2. Okay? So kalau paksi simetri dekat situ, so maksudnya kita punya okay, so dia dekat sini. Okay. So kita kena bahagikan dia dekat negatif 2. Okay. So sekali lagi bagi korang nampak. Okay, faham ke guys? Korang okay ke? Do let me know Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, so kita teruskan. So apabila kita tak Ni negatif 2. Okay? Tu cara dia. Okay, so kalau yang ni negatif 1 kan, paksi simetri dia. So dia dekat sini. Dia dekat sini. Negatif 1. Okay? Okay, so last kali dia dekat 1. So dia macam ni. Okay, betul. Satu kopi putih. Satu. So korang faham ke tu? Ke tak faham? So I lukis lagi sekali. Okay, I lukis sekali lagi supaya korang faham lagi besar lagi. Yes, betul. Jangan perlu bila. Kalau awak guna modules. Sebab ada orang tak faham, so I beri lukis sekali lagi. Sini negatif 2, sini 3. So dia akan jadi macam ni. Jarak dia bukan sesaran. Jarak maksudnya. Okay? So dia jadi macam tu lah. So kalau 1, nilai negatif awak kena letak modulus. dia akan jadi macam ni. Ya, betul. Nasib baik awak terangkan saya. Okey, saya terangkan pandang. Okay? Sini pun boleh terangkan pandang antara jarak. So dia akan jadi 3. Okay? Okay, so dia macam tu. Dia akan gerak-gerak. Okay? Okay. Sebab yang ni dia tak guna Cartesian plane, so dia tak nampak. Tapi that's how you do it lah. Okay? So untuk pintasan Y semua 3. So dekat sini semuanya berdasarkan 3 ni lah. Okay. So setakat ni okay ke? Guys, do let me know sebelum kita proceed kepada soalan lain. Okay? Kita akan tengok contoh kejap lagi. Kita akan tengok latihan sebentar lagi. Okay, Azata Ashra, okay, good job. Very good, thank you so much guys. I really appreciate you guys are still here. Tengok kelas I. Okay, so
kalau korang tak faham, okay? So ingatlah tiga ni. Okay, so kita akan tengok kepada contoh. Cepatnya masa berlalu, oh ya ke? Okay, so kita akan tengok kepada contoh. Izinkan I nak lukis kejap. Sekejap ya. I nak lukis. Okay. I akan lukiskan kejap. Okay, kosong. Okay. Sama P. Okay, lepas tu titik dia dah bagi. And then dia suruh cari, hitung nilai P. Okay, lepas tu graf itu dipantulkan. Graf itu dipantulkan kepada paksi X. Okay. Cari bentuk am. Cari bentuk am. Okay. Tersebut. Okay. Dah, tu je. Okay guys. Soalan dia bagi ni. Okay, dia bagi ni soalan dia. Lepas tu kita kena cari nilai P. So, untuk cari nilai P, kita kena masukkan sahaja. Sebab kalau korang tengok sini, kita tahu P adalah nilai. Okay, sebelum tu, berapa nilai A, berapa nilai B dan berapa nilai C? Beritahu I. Nilai A dia berapa? Dan nilai B dia berapa? Dan nilai C dia berapa? Okay, beritahu I. Yes. Tolong beritahu I. A dia berapa? B dia berapa? C dia berapa? Okay? Berapa nilai A dia? Berapa nilai B dia? Berapa nilai C? A sama dengan 1, B sama dengan 4. Okay. 4. Lagi C sama dengan? B sama dengan negatif 4. I tak nampak. I baru nak tegur tadi. Good job Arif. I ingatkan itu sempat tadi. C sama dengan P. Very good. So C ni kita tahu tadi C adalah pintasan Y. Okay. Tetapi pintasan Y kita tak ada. Kita tak ada maklumat pintasan Y. Okay. So apa yang awak boleh buat adalah masukkan P, titik X dan Y. Okay. So guys, masukkan titik X dan Y bagaimana? So Fx sama dengan ni. So maksudnya Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah P. Itu maksud dia. Okay. So Y kita adalah negatif 25. X kita adalah 2. So 2 kuasa 2 tolak 4 2 tambah P. Okay. So guys, help me untuk kirakan 2 kuasa 2 tolak 8 ni. Okay. Do let me know berapa. Berapa guys? So korang kira, korang akan dapat berapa? 2 kuasa 2 4. 4 tolak 8 negatif 4 tambah P. Okay. P sama dengan negatif 21. Good job. P sama dengan, tulis tuan rumah, negatif 25. Negatif 4 pindasannya jadi tambah 4. Okay, so I sambung kat sini. P sama dengan negatif 25 tambah 4 negatif 21. Tekan kalkulator So jawapan akhir dia adalah negatif 21. Okay guys, sekarang ni graf. Okay, kita tengok pada B pula. Silap. Kenapa silap? Betul lah. P sama dengan negatif 21, betul?
Tak ada yang silap. Okay? Betul. Betul lah. Itulah. Okay. It's okay. Jangan confuse. Chill je. Okay. So last kali. Graf itu dipantulkan kepada paksi X. Cari bentuk arm tersebut. Okay guys. Kalau terpantul, bayangkan terpantul dan cermin dia adalah ni. Paksi X ni adalah cermin dia. I tak lukis terus tu ya. So maksudnya dia akan jadi, yang bahagian bawah ni akan jadi macam ni. Sorry. Okay. Dan yang ini akan jadi yang ni. Yang ni lah. So ni sama. So dia akan jadi 2 negatif 22. So guys, faham tak? Okay, kenapa dia jadi positif? Sebab dia ke atas. Yang ni dia dah jadi ke atas. So negatif 25 jadi 20, jadi 20, 52 masih stay. Sebab dia pantul dekat X sahaja. Okay, so dia akan jadi terbalik lah. So dia yang ni, okay, yang ini dia akan jadi Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tolak 21. Okay. So untuk warna hitam, okay, yang warna hitam ni dia akan jadi Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 21. Kenapa tambah? Sebab daripada negatif jadi positif. Okay? Paksi simetri masih sama. Memang kita dua faham. Okay, good job. Faham Okay. Itulah, korang dua je yang jawab. Tapi it's okay. Thank you so much guys. You guys teman I really appreciate it. Okay? So, setakat ni korang okay ke? And then you guys boleh kenal each other lah, kan? Why not? Okay, saja I memang suka main Cupid Kalau dalam kelas fizikal, I memang suka main Cupid. Saja je, gurau-gurau je tau. I gurau-gurau je. Okay, so setakat ni semua orang okay ke? Okay tak? Okay. So, actually kita dah nak habis dah. So, I akan bagi tahu hari ini yang korang belajar adalah bentuk arm dan bentuk graf. So, bila bercakap tentang persamaan kuadratik ni, korang kena tahu dua benda, iaitu bentuk arm dengan bentuk graf. Okay? So, untuk kelas ni simple je kan? Ada dua benda je korang tahu, iaitu bentuk arm dan bentuk graf. So, untuk next week, untuk next week muncul pun Syazlani Okay, so untuk next week korang boleh belajar tentang korang boleh belajar pula. I akan ceritakan tentang macam mana nak keluarkan kuadratik daripada soalan K-byte. Benda yang korang selalu trigger. Okay, so macam mana nak keluarkan persamaan kuadratik daripada soalan. Okay, lepas macam mana nak cari punca. So ada dua benda yang kita kena buat untuk next week, iaitu cari kuadratik dalam ayat. Dan yang kedua, kita tentukan dia memang hektik sikit. Kita akan tengok satu persatu. Dan minggu seterusnya kita akan belajar macam mana nak lukis graf. And then that's it. So ramai yang agak tak suka dengan fungsi dan persamaan kuadratik ni, sebab kita ada banyak benda kita kena ingat nilai dia lah, apa maksud nilai dia, and then macam nak lukis kan. So dia sebenarnya senang bila kita ada step yang clear. I akan beritahu you guys. So stay tune. Okay? Korang jangan miss out this opportunity untuk belajar. Kepada Form 5 2021, this is the best time untuk korang revise balik. Okay? Ya, termasuk saya. Okay, betul tu. So betul, ramai yang terciduk dekat situ macam nak lukis. Dekat situ memang susah sikit.
Sebelum I nak habis, I nak bagi tahu you guys, jangan lupa untuk layari our website. Dekat situ kita akan ada semuanya untuk korang, dan you guys did a good job sebab korang dah gunakan privilege yang ada, korang access everything dalam kelas online, dan korang kena ingat full access secara percuma ni akan berlaku sepanjang Januari untuk 14 hari. So it's a 14 days free trial lah. Okay, boleh tak I nak dapatkan feedback daripada you guys? Kita borak-borak kejap. Okay, so apa improvement yang korang nak daripada e-tuition ataupun daripada I sendiri? Apa lagi yang supaya korang boleh belajar dengan lebih faham lagi? Ke sebenarnya korang tak faham pun cara macam ni ataupun korang prefer cara lain? Do let me know supaya I boleh improve, okay? Sebab I need to give something yang sepatutnya untuk korang. No problem Azatu, thank you to you too juga. Thank you to you too. Marah Miss Wawa dengar I cakap macam tu. Thank you to you, okay? Entah, I pun tak tahu dah, okay? So thank you so much Azatul, okay? Sebab still be a bigger supporter for us, okay? We need you layari our website. Dekat situ korang akan ada full access. So korang boleh pilih kelas mana yang korang nak join. Okay, korang nak kelas I, tiba-tiba korang rasa macam aku lupa lah form 3 punya basic macam mana index, boleh masuk kelas I. Sebab I akan ajar juga untuk form 3. So sama je untuk semua subjek, full access. Kalau korang rasa korang nak tahu macam mana susahnya fizik, biokimia pun boleh juga. Tengok macam mana nak belajar biofizik dan kimia. Macam ni lah best. Okay. Good job, thank you. Okay Jemis, okay Anis, okay. Yang penting korang faham, yang penting korang seronok and be more active dekat live chat. Okay, kita boleh borak-borak. I suka borak-borak tau. Kalau student I yang physical dulu, kita orang selalu lepak-lepak dekat student corner and then kita orang gelak-gelak. So tapi sekarang tak boleh lah sebab PKP kan. So let me know dalam live chat apa pandangan korang tentang online learning. Okay, sebelum kita habis kan, kita ada masa ke? Ada sikit lagi. Apa pandangan korang tentang online learning? Korang rasa korang boleh buat ke tak sebenarnya? Boleh tak guna app Zoom? Maybe boleh lagi faham sebab boleh face to face. I see. Okay, we will consider that. Okay? Thank you so much Azatul Ashura. Okay, lagi? I nak tahu apa pandangan korang tentang online learning. Korang rasa sekolah secara online ni menyusahkan ke macam mana? It's okay Azatul, don't worry. Don't be sorry for giving a good idea. Kita orang memang nak provide the best thing for you guys. So we need to listen to you guys, okay? And I like to listen to my students because they are very, very active, they are fresh, full of good ideas, Okay, so macam saya cakap tadi sebelum kita borak sikit nak bahas nak borak ni. Okay, so apa pandangan korang tentang online class sebenarnya? I nak tahu. Kau rasa online class ni melecehkan ke? Lagi seronok ke? Tak payah jumpa orang. Cikgu tak tahu apa buat kan? Okay, Azata kata okay. Okay, so maksudnya you guys dah adapt lah dengan online learning So it shows that you guys did a good job. Okay, so thank you so much again. Kita akan cuba borak lagi next week. Kita akan jumpa, I akan cuba cari topik yang menarik sikit lepas dah habis belajar. Dia kena belajar dulu lah. Okay, so thank you so much guys. Thank you for teman I di malam Isnin ini. Okay, nanti kita akan jumpa lagi the next time, in the next slot, same day, same time. Okay, online learning best sebab tak payah susah bangun pagi pergi sekolah ya. Okay, that's good. Sebab you give the flexibility to the student kan, so tak payah nak ni kan. I guess it's okay sebab at the end of the day whether you get the information or not. So kalau you guys dah adapt dengan kelas online, that's good lah. At least you guys has the initiative sebab one thing about online class ni is about you. It's your choice. Tak ada orang boleh paksa you. Sebab tak nak you sendiri yang nak belajar. So itu dia punya kepayahan dia lah. Tapi kalau korang nampak online learning ni best, that's good. Okay? Okay guys,
Kita akan cari topik yang menarik lagi, dan kalau korang ada topik yang menarik lagi nak bincangkan lepas belajar bagi macam bagi menghilangkan sikit kan rasa stres belajar tu, let me know and we can talk about it a little bit kan dalam masa 2-3 minit. So kita boleh kenal-kenal juga, okay? Sebab nak fizikal tak boleh dah sekarang. Nak tak nak kita kena buat online learning juga. Okay, so guys, ada apa-apa lagi yang kalau korang nak tahu tentang e-tuition, okay? Korang boleh bagi tahu dalam live chat juga, okay? So itulah, I am so excited sebenarnya hari ini because today is our first day and you guys give a very good feedback to us. Kita orang sentiasa dapat good feedback about us. So please spread about us to your circle, to your groups supaya kita boleh sama-sama share this, sama-sama memanfaatkan. Okay guys, thank you so much guys. See you guys in the next class, okay? Bye guys.